Hello, saya membuat panggilan daripada mahkamah. Hasil semakan daripada pihak kami terdapat pertuduhan atas nama anda. Anda perlu selesaikan hutang yang tertunggak untuk menyalakan nama daripada disenarai hitamkan. Anda perlu masukkan duit ke dalam akaun yang saya bagi tadi tu. Ya, hari ini. Okey, terima kasih. Orang ramai dinasihatkan sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan taktik licik penipuan jenayah cyber dalam talian yang semakin membimbangkan kebelakangan. Jenayah cyber atau penipuan dalam talian bukan perkara baru di negara ini. Kerugian dicatatkan mencecah jutaan ringgit sehingga hasil titip peluh termasuk pesara disapu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu keselamatan cyber? Keselamatan cyber berfungsi seperti keselamatan luar talian, iaitu bertujuan untuk memastikan pengguna dan komputer selamat daripada serangan mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, penipuan dalam talian iaitu mempunyai banyak cara untuk mendapatkan maklumat anda dengan pelbagai kaedah. Contohnya yang seperti kita tahu, penipuan secara atas talian melalui pembelian barangan. Terdapat beberapa langkah kesedaran keselamatan cyber. Langkah pertama ialah gunakan kata laluan, di mana kata laluan yang kita pilih perlulah kreatif, iaitu ada gabungan huruf, nombor dan juga simbol. Kemudian kita perlulah elakkan daripada mendedahkan kata laluan kepada orang lain. Kita perlu sentiasa menukar kata laluan secara berkala dan elakkan daripada menggunakan kata laluan yang sama, iaitu berulang. Kemudian kita perlulah sulitkan ataupun enkrip penghantaran dokumen rasmi kerajaan dengan kata laluan. Dan yang terakhir adalah elakkan menghantar kata laluan bersama-sama dengan dokumen rasmi kerajaan. Seterusnya ialah mengemaskini perisian keselamatan. Sebagai pengguna, sewajarnya digalakkan untuk melengkapkan komputer dan apa-apa gadget yang kita miliki dengan perisian keselamatan. Misalnya, antivirus dan anti-spyware yang terkini. Justru itu, sentiasa peka dengan perisian yang telah tamat tempoh, agar kita dapat menukar kepada perisian yang baharu. Sebagai pengguna juga, kita perlu memastikan perisian yang kita gunakan adalah tulen. Langkah ketiga ialah simpan dan lindungi maklumat. Yang pertama, kita perlu elakkan daripada memuat naik dokumen rasmi kerajaan dalam public cloud. Kemudian kita perlu sentiasa menyediakan salinan pendua ataupun backup maklumat digital secara berkala. Seterusnya, elakkan daripada meninggalkan komputer dan gadget tanpa sebarang pengawasan. Kemudian kita perlu memutuskan sambungan internet ataupun wifi sekiranya tidak menggunakannya lagi. Kita juga perlu memastikan agar meja kerja kita dikemas dan semua maklumat rasmi termasuklah yang berada di dalam peranti storan disimpan di tempat yang selamat dan berkunci. Selain itu, saya yakin bahawa kita sering terpedaya dengan kandungan dalam laman web, blog dan email yang kita terima. Misalnya, dalam laman web yang mengandungi cara-cara melabur dengan untung yang banyak, menerima email yang menyatakan harus memberikan identiti peribadi kita, dan sebagainya. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlu menyelidik dahulu melalui portal yang sah dan memastikan pemberitahuan yang diterima adalah dari pihak yang sah. Kelima, beretika menggunakan internet dan media sosial. Pastikan alamat email dan kata laluan rasmi tidak digunakan dalam akaun pribadi media sosial. Log out daripada akaun media sosial apabila tidak digunakan lagi. Elakkan daripada memuat turun aplikasi yang tidak diketahui tahap keselamatannya. Elakkan daripada menggunakan media sosial untuk tujuan pribadi semasa waktu pejabat. Berhati-hati menggunakan media sosial untuk tujuan pribadi supaya tidak terdedah sebarang maklumat rasmi. Elakkan daripada membuat sebarang komen mengenai isu-isu yang melibatkan agensi, organisasi atau yang berbentuk serangan pribadi.
pastikan perkongsian dan penggunaan maklumat yang berkaitan dengan hak cipta dan harta intelek telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak yang berkenaan. Elakkan menggunakan Wi-Fi umum yang tidak diketahui tahap keselamatannya untuk melaksanakan kerja-kerja rasmi. Dan yang terakhir, kenal pasti rakan media sosial anda. Okey, langkah ke-6 iaitu waspada dengan zona cyber. Apa langkah-langkah tersebut? Yang pertama, kita jangan melayari apa-apa kandungan yang berkaitan dengan lucah. Ataupun yang kedua, kita jangan menyerahkan sesekali ID ataupun email kita kepada orang yang tidak dikenali kerana ia boleh membocorkan rahsia privasi kita sendiri. Yang ketiga, elakkan daripada melayari laman web atau blog yang boleh berunsurkan fitnah sehingga kan privasi kita terdedah kepada orang lain. Yang terakhir, jangan mudah terpedaya dengan tawaran yang ditawarkan di mana-mana talian tanpa asal usul selidik terlebih dahulu. Saya akan menerangkan langkah ke-7, iaitu fikir sebelum klik. Apakah tindakan anda? Jadi, sebagai pengguna yang bijak, jangan klik pada email, pautan atau lampiran yang mencurigakan, termasuk dari orang yang tidak dikenali. Jadi, ambil langkah dengan memadamkan email tersebut secara terus. Langkah ke-8 untuk kesedaran keselamatan cyber. Yang pertama, laporkan kesebaran insiden di laman web. Yang kedua, laporkan dengan segera kehilangan sebarang ICT seperti komputer, printer dan peranti-peranti secara atas talian. Yang ketiga, laporkan melalui email atau pautan yang mencurigakan dari orang yang tidak dikenali kepada bahagian teknologi maklumat. Dan yang terakhir, laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang insiden jenayah cyber seperti penipuan internet. Langkah seterusnya, pengguna perlulah ambil tahu tentang jenayah cyber. Pengguna seharusnya taknak dengan sebarang bentuk jenayah dengan melengkapkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk dan tindakan yang sewajarnya dilakukan. Pengguna seharusnya peka, faham dan waspada menangani kesan-kesan negatif akibat penyalahgunaan internet. Pengguna perlulah tahu tentang jenayah cyber dan cara untuk melindungi diri sekiranya berhadapan situasi ini. Melalui pembacaan buku, mengikuti kursus dalam talian atau sertai seminar dan ceramah tentang keselamatan cyber boleh memberi kesedaran kepada pengguna. Hal ini akan memberi pendedahan kepada pengguna dan sentiasa berhati-hati dengan segala bentuk jenayah di media sosial. Langkah mudah kesedaran keselamatan cyber yang terakhir, iaitu yang ke-10, ialah langkah patuhi. Sebagai pengguna yang bijak, anda perlu mengetahui dan patuhi polisi, arahan, garis panduan dan berkeliling keselamatan cyber yang dikeluarkan oleh agensi atau organisasi anda dan kerajaan. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Kesedaran pengguna tentang jenayah ini perlulah diambil berat agar perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Buktinya, banyak berita-berita yang memaparkan kes kerugian wang, keselamatan diri terancam, masalah mental, bunuh diri dan kehilangan harta. Langkah-langkah yang telah dinyatakan perlu diberi pendedahan kepada semua golongan, baik muda maupun tua. Diharapkan semua pihak, terutama kerajaan, perlulah memainkan peranan dalam mencegah isu ini daripada membelenggu nasib masyarakat kita. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.